Hari ini Uncle tak mau cerita pasal travelling, tetapi Uncle nak cerita seram. Cerita seram yang berlaku di KLIA masa ia mula-mula dibuka pada tahun 1998, lebih kurang 23 tahun yang silam lah. Sekarang ni Uncle nak cerita pasal MAS saja, sebab Uncle tak mau kaitkan dengan jabatan dia, dengan departmen lain atau dengan syarikat-syarikat lain. Pada tahun 1998, KLIA pun telah dibuka dengan secara rasmi. Jadi semua kaki-kaki tangan daripada Subang Airport telah berpindah ke KLIA, termasuk Uncle. KLIA ni sangat besar. Dia dikirakan sebagai salah satu airport terbesar di dunia pada waktu itu. Pengalaman kita masa mula-mula berpindah ke airport itu, kita pun agak kagum dengan keadaannya sebab sangat besar. Di sebalik besar itu, dia juga sangat menyeramkan, terutamanya di kawasan-kawasan yang orang tidak banyak pergi. Ini dekat MAS, kita bekerja, dia panggil above the wing. Dia bagi MAS ada dua bahagian, satu below the wing, satu above the wing. Above the wing ini biasanya dia mengendalikan penumpang, penumpang. Di bahagian above the wing, dua department yang besar adalah counter dan passenger handling. Tapi untuk mula-mula pemindahan di sana, staff-staff di counter tak banyak terlibat dalam cerita-cerita seram ni, sebab counter kawasan terbuka, ramai orang, jadi tak rasa seram apa-apa lah. Tetapi yang rasa betul-betul seram adalah bagi kaki-kaki tangan passenger handling yang mengendalikan di boarding gate. Masa tu airport ni orang terlalu besar, jadi automatik dia akan rasa seram. Umpamanya kita lah kalau tinggal dalam rumah banglo yang besar, tu orang atau dua orang, kita akan rasa seram begitu dengan airport. Terutamanya di bahagian perlepasan. Staff bahagian passenger handling itu dia dibagi kepada dua, satu bahagian arrival, satu bahagian departure. Yang bahagian departure ni kuranglah rasa seram sebab mereka bergerak dalam grup. Tetapi yang bahagian arrival ni kadang-kadang satu orang, dua orang akan attend kapal-kapal yang datang. Persoalannya, kalau kapal tu datang di terminal MTB gate yang berdekatan dengan kawasan orang ramai, tidak ada masalah. Sebab airport ni terbagi kepada dua, satu MTB, satu satellite. Atau MTB dengan satellite disambung dengan dia panggil aerotrain. Biasanya kalau kapal-kapal besar yang datang lewat-lewat malam, dia akan park, kalau kapal antarabangsa, dia akan park di kawasan-kawasan seperti di satellite, seperti di boarding gate C36, C34, C16, C14, C26, C24. Ini kawasan yang hujung. Satellite itu berbentuk T, tapi di hujung-hujung. Kalau kita ditugaskan untuk attend arrival tu, sementara nak menunggu kapal tu, kita kena pergi sekurang-kurangnya setengah jam sebelum kapal tiba. Preparation, persediaan tu kita kena ada di sana awal. Tapi apabila kita sana awal, keadaan tu sunyi, jangan melakukan, maka timbul cerita-cerita seram lah. Banyak cerita yang agak popular seram masa tu ialah banyak orang nampak kelibat perempuan duduk di atas aerotrain, di atas bumbung itu aerotrain, kadang rambut panjang. Aerotrain ni biasa bergerak dua biji, satu pergi, satu kembali lah, pergi dan balik. Tapi apabila melepasi pukul 12 malam, satu aerotrain akan rehat, dia hanya operate dengan satu train. Pada masa tu, penerbangan dia tak banyak. After midnight, penerbangan tak menjadi satu train akan berjalan. Pergi ke KLIA, balik. Pergi ke satellite building dan balik satu train. Masa tu, kalau dalam pukul 12, pukul 1, pukul 2 agak sunyi. Jadi cerita ini jadi sensasi lah masa beberapa bulan selepas airport itu dibuka lah. Kalau tak silap saya dalam 6 bulan bercerita yang serupa juga. Bila dicerita balik, mulalah cerita timbul. Kononnya tak tahu lah betul tak betul. Airport ni dulu kawasan ni tapak perkuburan orang asli. Dia orang asli. Dekat MTB pun ada tapak perkuburan orang asli. Dan dekat satellite pun ada tapak perkuburan orang asli. Ada cerita kubur ni tak boleh dipindahkan, jadi dia orang terpaksa tanam pokok-pokok di keliling kubur tu supaya tidak kelihatan kubur-kubur tersebut lah. Di satellite pun serupa, di MTB pun serupa. Itu yang konsep yang dikatakan jungle in the airport dan airport in the jungle.
Ada yang mengatakan cuba nak menjembunyikan kubur-kubur itu, tapi saya tak percayalah benda-benda semua. Ini cerita yang tidak ada pengesahan, hanya cerita dari mulut ke mulut. Pun saya tidak jumpa satu saksi mata yang mengatakan dia lihat, tidak ada. Cuma hanya cerita mulut ke mulut. Hingga hari ini pun tidak ada seorang yang tampil mengatakan akulah saksi mata melihat sekian-sekian, tidak ada. Tapi cerita kubur tu agak logik jugalah kan, sebab dulu tempat tu memang hutan, banyak orang asli tinggal di sana. Pernah satu ketika cerita heboh mengatakan seorang ulama, tapi saya tak mahu sebut nama lah, buat pemindahan makhluk-makhluk halus dengan menaiki bas. Kononnya driver bas mengatakan bas yang dibawa kosong, tetapi dia rasa rejur rendah dengan makhluk di dalam. Tapi ulama tersebut telah menyangkal, mengatakan itu semua adalah fitnah. Dia tidak pernah memindah mana-mana makhluk dari KLIA keluar. Uncle pernah bekerja sebagai flight coordinator. Uncle punya rutin kerja 24 jam, midnight, especially midnight. Sekiranya kalau Uncle kena handle pesawat-pesawat yang jauh-jauh yang letaknya di hujung parking bay, Uncle kena pergi awal, tengok, cek, kadang-kadang seorang-seorang, tapi tak pernah jumpa apa-apa pun. Jadi Uncle kata benda-benda ni sebab seram tu, sebab airport terlalu besar, itu memang seram. Tapi saya Uncle tidaklah menolak yang mengatakan benda ni semua tak wujud, sebab benda ni memang wujud. Tapi saya rasa untuk sampai ke tahap nak mengganggu yang lebih-lebih itu tak ada. Lagi satu, Uncle masih ingat ada masa airport mula-mula dibuka tu, jalan-jalan sekitar airport tu sangat sunyi. Tidak ada perumahan, hanya airport, masjid KLIA baru tengah dalam pembinaan, dan jalannya memang setakat pukul 12 malam agak sunyi. Kalau kita balik pun sangat sunyi lah. Satu kejadian yang nak beritahu lah, sebab masa Uncle tinggal dekat Port Dickson, Uncle akan balik melalui Jalan Sepang. Sebelum sampai ke Pekan Sepang dari KLIA ada dua kubur yang besar lah, satu kubur Kristian, satu kubur India. Sebelum sampai kubur India tu ada tempat pembakaran mayat. Tapi jalan akan melalui jalan tu lah, jalan akan melalui di sebelah tu. Satu hari Uncle balik lebih kurang pukul 2:30 pagi macam tu. Lepas Pekan Sepang menuju ke Port Dickson, sampai satu kawasan sawit, Uncle kelibat nampak satu perempuan sedang menarik beg. Saya ingat perempuan tu, kalau ingat, bukan orang Melayu pula sebab dia pakai skirt. Menarik satu kelibat. Jadi Uncle pun agak terkejut juga, tapi Uncle buat biasalah. Sebab kawasan tu kalau pukul 2:30 pagi, perempuan tarik beg ni macam tak masuk akal lah. Sebab ada perempuan nak tarik beg pun dalam gelap. Ini pun sebab cahaya lampu kereta nampak kelibat. Tapi Uncle buat tak tahulah. Ada lagi satu cerita yang ini Uncle sendiri experience dengan kawan Uncle lah. Pada tahun 2000 dia ada pertandingan beli barang duty free. Cabutan bertuah adalah sebuah kereta Mercedes-Benz C200. Kereta tu diletakkan dekat MTB building, dekat depan duty free. Masa tu handphone ni pasal lama lah kebanyakan. Ada satu kawan Uncle, dia beli satu handphone yang agak canggih, dia beli ke overseas. Handphone dia tu boleh zoom. Zaman tu hebat lah, C20, C200. Jadi dia pun bergambar, ambil gambar. Biasalah, cerita habis. Esokkan hari tu, sahabat Uncle ni jumpa Uncle. Dia kata Haji, dia panggil saya Haji, something saya nak tunjuk ke Haji. Apa benda? Semalam kita ambil gambar dekat duty free hadiah kereta Mercedes kan. Cuba Uncle tengok lama kereta Mercedes ni, nampak apa? Saya tengoklah gambar dekat handphone dia, tengok tak ada apa. Uncle tengok jap. Dia pun zoom. First zoom, tak ada apa-apa. Second zoom, tak ada apa-apa juga. Dia tunjuk third zoom, zoom yang paling dekat, yang paling zoom yang ketiga tu, saya nampak dalam kereta Mercedes di belakang ada seorang perempuan Cina duduk dengan rambut panjang, muka dia pucat macam mayat, nampak macam berdarah-darah dekat mata dia tu, macam mayat dah 2-3 hari tu, duduk di seat belakang sambil tengok kat luar melalui tingkap cermin lah. Masa tu Mercedes tu pun tak ada tinted, jadi nampak clear. Uncle boleh confirm masa kami bergambar tidak ada siapa dalam kereta tu. Memang menyeramkan. Walaupun orang kata benda ni khayalan, tapi Uncle tengok sendiri memang Uncle
Uncle tengok sendiri, memang benda tu ada wujud. Tapi tak tahulah sama ada dia ganggu, terganggu, tak tahulah. Tapi itu yang apa yang Uncle nampak. Tapi itu cerita yang berlaku 20 tahun dulu lah, 21 tahun dulu. Gambar yang kawan Uncle ambil tu memang tak ada lah, sebab benda tu pun dah 20 tahun lebih. Jadi atas kepada pendengar lah, nak percaya tak percaya. Tetapi Uncle memang tengok dengan mata Uncle sendiri, gambar perempuan dalam kereta, muka pucat, rambut panjang, mata macam berdarah, menjeling kat kami dekat luar. Itu yang Uncle nak cerita. Sama ada nak percaya, tak percaya, terpulang. Hingga kita berjumpa lagi untuk cerita-cerita seram seterusnya. Jadi Uncle berhenti kat sini dulu lah. Okay, bye.